Assalamualaikum dan salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu topik yang mungkin jarang dibincangkan, tetapi bagi saya amat penting sebenarnya untuk kita war-warkan melalui ruang bicara di Bernama TV ini. Dan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah Malaysia Madani, ilmuwan Islam pacu pembangunan negara. Dan kita ada dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan topik yang menjadi pilihan kita hari ini. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio ruang bicara ini. Kita mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada rakan saya yang lama jugalah tidak bersama saya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang merupakan pengarah liqa ilmuwan ahli sunnah wal jamaah bersama TPM. Jadi Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat tu Alhamdulillah. Lama sungguh kita tak bertemu. Rindu tak datang sini lama. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz yang merupakan pengarah di bahagian dasar dan strategik Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional ataupun GIACC di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali keberapa Tuan Haji bersama kami di ruang bicara? Untuk radio dah berapa kali, tapi untuk TV ni pertama kali. Wah, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi dapat juga kita bersua sebenarnya Tuan Haji ya. Alhamdulillah. Oh ya, saya juga ingin memberi ruang dan juga peluang sebenarnya kepada penonton-penonton yang mungkin bersama kami di ruang bicara ini. Anda juga sebenarnya kami alu-alukanlah kalau anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan topik yang menjadi pilihan kita. Jadi seperti biasa dua talian kami sediakan kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, mungkin menarik kalau saya mulakan dululah bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Khairuddin. Bila kita cakap tentang Malaysia Madani, ilmuwan Islam pacu pembangunan negara, barangkali ramai juga yang tidak melihat isu ini sebagai sesuatu yang perlu dibincangkan sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang ilmuwan ulama, bila kita bercakap tentang ilmuwan Islam, selalunya dikatakan mereka mungkin lebih tertumpu kepada isu syurga dan neraka dan sebagainya. Tapi apakah sebenarnya mereka juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan negara secara keseluruhan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita bincang tentang pembangunan negara, memang tak dapat dipisahkan antara dua entiti. Satu ulama, kedua umara. Ulama mana orang-orang yang ada ilmu, umara mana orang-orang yang memerintah. Sebab kalau kita rujuk pada Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat sebelum tu, ya ayyuhallazina amanu, arahan, wahai orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah, satu, taatlah kamu pada Rasul, dua, yang ketiga, wa ulil amri, dan orang yang memiliki al-amr, memiliki perintah. Siapa dia orang yang memiliki perintah? Al-Imam Ibn Kathir sebut dua. Satu iaitu orang yang memerintah, para umara. Kenapa? Sebab mereka memiliki hak untuk memerintah manusia. Satu. Yang kedua, ulama. Kenapa ulama? Sebab ulama menjelaskan apa dia perintah Allah Ta'ala pada manusia yang perlu diperintah oleh pada pemerintah kepada manusia. Maka mesti bergabung antara dua tadi, ulama dengan umara, tak dapat dipisahkan. Bahkan kalau kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dia memerintah, kemudian para khulafa yang awal dalam Islam, mereka adalah para alim ulama yang juga memerintah. Dan kemudian bila para khulafa bukan kalangan ulama, bersama mereka para alim ulama dijadikan al-hali wal aqdi sebagainya untuk sentiasa membantu pemerintah dalam memastikan rakyat memahami apa dia perintah Allah dan sampai perintah Allah kepada manusia menerusi para umara. Jadi tak dapat dipisahkan dua golongan ini sebenarnya. Dan berlandas sekali pada apa yang disebut oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin. Barangkali Tuan Haji Gunawan perlu juga kita perjelaskan di sini tentang sumbangan sebenarnya yang juga kita harapkan daripada para ulama, para ilmuwan Islam sendiri dalam usaha untuk membangunkan negara kita sekarang ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Tuan Haji dan juga
Ni bos saya pun ya, rakan saya pun ya lah malam ni. Betul. Datuk Khairuddin. Jadi alhamdulillah, berkenaan persoalan tadi sebagaimana yang dah dijelaskan dengan jelaslah bagi saya yang sangat padat dan tepat tentang apakah hubungan dan peranan ulama dan umara itu dalam membangunkan negara. Jadi kalau kita melihat kepada sumbangan dan peranan ini, sudah tentu ia satu perkara yang penting. Kalau kita melihat merujuk pada tajuk kita malam ini, Madani itu sendiri. Sekarang kita ini membicarakan tentang Malaysia Madani. Kalau kita tengok yang paling mudah, rujukan paling ringkas, Kamus Dewan. Kamus Dewan lah, senang sekali kan. Kamus Dewan versi 4 dia mengatakan Madani ini adalah memberi maksud maju dari segi satu pemikiran, yang kedua kerohanian, yang ketiga kebendaan. Jika itulah yang dikatakan sebagai Madani, bagi saya tidak timbul isu apa peranan ilmuwan Islam, apa peranan ulama. Kerana ketiga-tiga elemen ini sangat-sangat memerlukan sumbangan dan juga peranan yang dimainkan oleh para alim ulama, ataupun yang kita boleh sebut juga sebagai ilmuwan Islam tadi. Kerana ketiga-tiga ini sudah tentu sangat berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah maktubkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang paling pakar, paling ahli? Jika ilmu kedoktoran ada ahlinya, jika ilmu kejuruteraan ada ahlinya, maka berkenaan Al-Quran dan As-Sunnah ia juga merupakan satu ilmu, satu bidang yang sangat memerlukan kepakaran dan kemahiran yang bukan semua orang boleh bercakap tentang itu. Jadi di sini para alim ulama tadi sangat membantu. Kerana apa? Kerana prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang akan menjadi paksi macam mana nak memajukan pemikiran. Bagaimana kita kerohanian itu mungkin agak jelas. Dan sudah tentu kebendaan, pembangunan fizikal, ini juga ada kaitan dengan ajaran agama, kan? Kerana kita tahu Islam itu syumul, Islam itu merangkumi segalanya. Bahkan dalam takbir urus negara sekalipun, di sana ada panduan-panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah saya rasa dari memperkatakan tentang peranan itu, fungsi mereka ini adalah satu yang sangat-sangat jelas, dan perkara ini perlu difahami oleh ulama itu sendiri dan juga difahami oleh orang lain selain pada ulama tidaklah, sama ada umara ke teknokrat dan sebagainya. Bila Tuan Haji sebut tentang perlu memahami tentang apa yang disebut sebagai Madani, dan kita ialah baru sebulan lebih barangkali Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan konsep Malaysia Madani ini sendiri, Datuk ya. Tetapi satu hakikat yang mungkin terpaksa kita terima ialah ramai di antara rakyat Malaysia sendiri, malah di kalangan rakyat Malaysia yang beragama Islam sendiri sebenarnya tidak memahami apakah yang dimaksudkan sejelas-jelasnya tentang Madani itu sendiri dan apa perlu dilakukan dalam memenuhi kehendak Malaysia Madani itu. Apabila mustalah Madani telah dijadikan istilah dalam Kamus Dewan, erti dia sepatutnya telah menjadi perkara yang dimaklumi oleh rakyat Malaysia. Hari ini kita angkat balik tema tersebut. Dan ia bukan perkara yang baru, bukan direka, kerana konsep Madani telah dibahas oleh para alim ulama di awal Islam. Seawal disebut oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani pada kurung yang kelima, disebut oleh Al-Imam Fakhr Razi pada kurung yang keenam, disebut oleh Ibn Arabi pada kurung yang keenam, dan Fakhr Razi pada kurung yang ketujuh, disebut oleh Ibn Taymiyah, oleh Ibn Qayyim, dan kemudian disebut Ibn Khaldun. Konsep Madani, apa dia Madani? Madani ini asalkan Madinah, maknanya bandar. Maksud Madinah, Madani ialah orang yang duduk di bandar. Dia berlawanan dengan orang yang duduk berpindah randah, bukan duduk di bandar. Dulu orang Arab, mereka hidup berpindah randah. Kemudian mereka buat kampung. Bila buat kampung, duduk setempat. Duduk setempat dipanggil Madinah. Jadi orang duduk di setempat begitu dipanggil Madani. Dan konsep Madani maksud dihuraikan oleh para alim ulama. Antaranya kalau kita lihat disebut oleh Al-Imam Fakhr Razi rahimahullah ketika menghuraikan ayat Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Nabi Allah Daud, kami jadikan kamu khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi. Kamu kena memerintah kalangan manusia dengan kebenaran.
Bila bincang ayat ini, Al-Fakhr Razi rahimahullah membawa cerita tentang madani. Dia kata al-insan madaniyun bi tab'ihi. Manusia ini madani pada sifat tabi'i dia. Mana madani? Maksud mana ialah hidup bermasyarakat, hidup bertempat. Bila hidup bermasyarakat, dia perlu memerlukan satu sama lain. Contohnya kalau kita mahukan pakaian, takkanlah kita nak pergi tanam kapas, kita juga nak pintal benang, kita juga nak pergi buat kain, kita juga nak pergi jahit baju, kita jual baju, tak mungkin. Nak makan nasi, kita lah juga yang tanam beras, tanam padi, kemudian tumbuk jadi beras, kemudian kita juga yang nak beli, nak pergi ambil ikan di lautan. Berarti manusia dia tak boleh hidup seorang diri, dia kena berpakat dalam masyarakat. Itulah konsep madani. Masyarakat yang hidup bermasyarakat, bekerjasama antara satu sama lain hingga akhirnya melahirkan satu masyarakat yang maju, yang tersusun. Maka dia panggil tamadun. Tamadun itu asal dari madana lah. Maduna yang dulu, tamadana, tamadunan, bahasa Arab yang jadi bahasa Melayu kita. Mana orang yang maju ke hadapan, hidup tersusun. Itu konsep madani. Jadi konsep madani ini konsep Islam untuk menggambarkan perpaduan. Hari ini kita ada kerajaan perpaduan. Tema pula Malaysia Madani. Tidak akan di situ ada suatu keserasian yang sangat baik. Kerana bila manusia hidup bermasyarakat, dia perlu berpadu. Tak padu, pecah kita, tak boleh hidup bermasyarakat. Itu konsep asas dalam Malaysia Madani, iaitu melahirkan masyarakat yang hidup bertamadun, dengan kita berpakat, dengan kita bersatu, kita berpadu. Itu yang diseru sekarang. Hari ini kita cuba menerusi yang di-Pertuan Agong, mencadangkan kita menubuhkan kerajaan perpaduan untuk meredakan pertemuan antara parti-parti politik. Agar mereka duduk bersama. Itu konsep dia. Maka kalau kita hayati konsep itu dipadukan dengan tema Malaysia Madani, bagi saya sangat cantik dan indah. Tinggal lagi kita nak cerakinkan lagi apa dia intipati dalam konsep madani berdasarkan keperluan semasa kita. Itu hubungan antara madani yang sepatutnya difahami dan juga dibahaskan oleh semua orang, termasuk oleh para alim ulama dan masyarakat awam. Baik, bila Datuk sebut tentang persoalan ini, bila Datuk sebut tentang kerajaan perpaduan, mewujudkan satu masyarakat yang berpadu sebenarnya, satu masalah yang barangkali Tuan Haji yang perlu kita lihat di sini juga ialah tentang kedudukan ulama, kedudukan cendekiawan Islam itu sendiri. Ada yang merasakan bahawa seolah-olah ada semacam gap yang memisahkan di antara rakyat jelata, seperti saya misalnya, bila melihat pada ulama, bila melihat pada cendekiawan Islam itu, hubungan itu seolah-olah menjadi semacam sukar, menjadi semacam sulit dan sebagainya. Pandangan Tuan Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkenaan perkara ini, dia sebenarnya kita perlu membezakan antara yang dikatakan gap tadi dengan apa yang dikatakan adab. Jadi adab ini adalah satu perkara yang memang penting. Dan bagi setiap orang ada hak dia. Kan? Misalan kata para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan turun wahyu mengajar adab kepada para sahabat bila deal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaranya bagaimana? Allah tegur tu. Allah tegur para sahabat ni, suara macam mana, cara macam mana. Bahkan kalau kita lihat dalam Syama'il Muhammadiyah, kita dapati sahabat kata kami nak bertentang mata dengan Rasulullah pun kami tak sanggup, kan, kerana terlalu hormatnya para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diajar bukan setakat dengan Rasulullah, kalau dengan Ummahatul Mukminin sekalipun ada adab dan caranya. Jadi berkenaan dengan kita kata gap, yang dikatakan gap seolah-olah ada satu ruang vacuum kat situ antara ulama dan juga masyarakat. Sebenarnya mungkin ada kesalahfahaman nak membezakan tadi halangan vacuum dengan adab. Kita sebenarnya pada ulama juga, mereka perlu jaga adab mereka sebagai ulama. Bagaimana juga masyarakat ataupun orang awamun nas, orang awam ini juga ada adab mereka dengan para alim ulama. Kerana para alim ulama ini sebagai guru-guru juga memang ada hak-hak yang tertentu yang telah dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Jadi di sini sahaja yang garis pemisah dia itu. Jika memang salah faham, maka kita akan menganggap adab itu sebagai satu penghalang,
satu penjarak pula kan, sedangkan sepatutnya tidak begitu. Kerana para ulama ini tanggungjawab mereka ialah untuk bersama dengan masyarakat awamun nas. Kalau kita tengok ayat yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Allah Taala kata supaya baginda Nabi SAW ni kena duduk, fasbir nafsaka ma'al, sabarkanlah diri kamu untuk bersama dengan sahabat-sahabat baginda, bersama dengan umat kan. Maknanya para alim ulama, di samping mereka menjaga kedudukan mereka yang Allah Ta'ala letakkan mereka, amanah ilmu pada mereka itu, mereka juga perlu melihat bagaimana Rasulullah menjalankan itu, perlu menghampiri masyarakat. Dan dalam masa yang sama, masyarakat pula jangan tengok bila alim ulama friendly, kau terlebih friend pula kan, sehingga kehilangan adab. Maka di sini antara yang kita keseimbangan yang perlu dijaga. Bila Haji sebut tentang adab, bila Datuk sebut tentang perpaduan di kalangan umat Islam sendiri, ini pun menjadi satu persoalan yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita jugalah. Bila kita bercakap tentang perpaduan di kalangan umat Islam sendiri, mungkin sama ada kita setuju ataupun tidak, berlaku sebenarnya keretakan. Dan ini ada beberapa sebab, antaranya barangkali politik, kerana Datuk bukan ada seorang ahli politik sebenarnya, dan politik juga memainkan peranan kadang-kadang memecah belahkan perpaduan di kalangan umat Islam itu sendiri. Jadi bagaimana Datuk melihat? Menarik soalan itu sebenarnya. Pertama, kita kena pergi pada yang kelompok paling kecil sekali di kampung. Di kampung, Islam buat kaedah, iaitu mesti diadakan salat berjemaah dalam satu kampung. Kalau tak ada salat berjemaah satu masa, satu waktu, semua berdosa. Bila ada salat berjemaah, ada imam. Imam seorang saja, makmumnya ramai. Tak boleh ada dua imam. Kalau dua imam, pecah masyarakat. Jadi awal-awal lagi Islam, di kampung-kampung, Islam mengajar perpaduan dipimpin oleh seorang imam. Imam itu pula barangkali imam salat, barangkali dia juga imam kepada masyarakat. Di zaman Nabi, ada sahabat yang dia jadi imam, dia juga menjadi khalifah. Ada sahabat yang bukan khalifah, dia jadi imam. Jadi itu kepelbagaian. Jadi kalau di kampung, begitu keadaannya, naik tinggi sikit lagi. Itu kampung kecil. Yang besar, kita ada masjid. Ada masjid mukim. Negeri ada masjid negeri. Di Malaysia sangat cantik sebab kita ada bawah lagi. Dari bawah sampai ke atas ada surau, masjid kampung, masjid jamek, masjid negeri. Sistem pentadbiran kita pula, kita ada mufti di setiap negeri, kemudian kita ada fatwa kebangsaan peringkat pusat. Artinya sebenarnya kalau kita ikut flow yang diajar oleh Islam, cantik. Tetapi bila mana konsep kepartian, dia pergi lari daripada yang sepatut. Parti adalah suatu platform untuk pilih siapa pemimpin. Itu parti dalam konsep demokrasi moden. Jadi bila kita parti melebih-lebih sangat, hingga akhirnya sebab parti, salat di tempat berbeza, imam yang berbeza. Itu bermula perpecahan umat. Jadi kita kena balik semula pada kaedah yang diajar oleh Islam. Parti hak masing-masing. Dia nak parti mana, ahli parti mana, itu digunakan oleh perlembagaan. Dia nak undi siapa, itu hak masing-masing. Tetapi bila sampai pada bermasyarakat, bermadani, berkampung, bernegeri, bernegara, berkota, berbandar, dia mesti imamnya satu saja. Hatta kita ada parti yang berbagai, tetapi siapa jadi ketua bagi satu kampung, setiap mana parti pun kena walak pada ketua itu. Kalau kita negeri, walak pada ketua negeri. Kita dimulakan dengan raja-raja, kemudian wakil raja, iaitu menteri besar ataupun ketua menteri bagi negeri yang tidak ada raja. Artinya konsep itu sudah menarik. Tinggal lagi kita yang silap tafsir atau terlebih tafsir, atau kita kata al-ghulu, melampau dalam mengamalkan demokrasi, atau kita melampau dalam membincangkan tentang agama, hingga akhirnya berlakulah perpecahan kalangan umat. Dan lebih parah lagi ialah bila mana orang yang digelar sebagai ulama, sebagai ilmuwan, mereka pula yang bergaduh sama sendiri. Bila kalau orang yang ada ilmu, yang digelar ulama, mereka memulakan itu, maka yang lain di belakang dia akan turut. Umpama kata orang Melayu kita lah, kalau guru tu dia kencing berdiri, maka anak murid dia kencing berlari.
Baik, saya juga nak dapat pandangan yang sama sebenarnya daripada Tuan Haji Muhammad Gunawan berkaitan dengan perkara yang sama juga lah, tentang perpaduan di kalangan umat Islam itu sendiri. Tetapi sesuatu yang membanggakan kita sebenarnya bila berlaku isu-isu yang betul-betul menyentuh sensitiviti agama Islam. Kita boleh melihat bahawa rakyat Malaysia yang beragama Islam itu akan bersatu padu sebenarnya untuk mengukuhkan ataupun menunjukkan semangat dan kekuatan perpaduan itu sendiri. Apakah Tuan Haji melihat ini satu simbol yang betul-betul membawa kekukuhan sebenarnya kepada perpaduan umat Islam? Baik, terima kasih. Cuma macam ni kita kena lihat, membezakan antara yang dikatakan perbezaan, kerencaman dengan permusuhan. Tak semestinya jika berencam itu mesti bermusuh. Kan? Itu perkara yang perlu kita semua fahamlah perkara itu. Bukan tak semestinya jika ada berencam tadi tu, maka menyebabkan mesti bermusuhan antara satu sama lain. Dan kalau kita tengok dalam tradisi Islam, berbeza pendapat itu wajar. Berbeza pendapat itu bahkan bukan pada zaman imam-imam mazhab, bahkan di kalangan para sahabat sendiri pun mereka berbeza-beza pendapat. Sedangkan itu semua anak didik Nabi SAW sendiri, kan? Tetapi yang lebih penting ialah adab dalam berikhtilaf tadi. Adab, sekali lagi, perkataan adab ini sangat penting, dan saya yakin kalau kita dalami madani itu sendiri, sebagaimana yang Datuk bagi tahu tadi, daripada imam-imam, daripada mufassir dan sebagainya, maka sudah pasti madani itu tak boleh dipisahkan dengan adab itu sendiri. Jadi di sinilah yang kita kata dari segi kefahaman macam mana nak bezakan yang dikatakan perpecahan dengan perbezaan pendapat. Jadi itu satu. Tentang macam mana bila ada isu kita boleh bersatu. Betul, kerana apa? Kerana kita ini sebenarnya hanya berbeza pendapat sepatutnya. Tetapi kita masih berpegang kepada faksi yang sama. Betul. Masih berpegang pada akidah yang sama, dan akidah ini yang menggerakkan kepada yang bila kata ada sesuatu ancaman dan sebagainya, kita akan datang kepada solidariti bersama dan sebagainya. Itu pun masih lagi ada perbezaan. Contohlah apabila saudara kita dizalimi di Palestin, ataupun lebih spesifik di Gaza, ataupun di tebing barat dan sebagainya, maka kita akan bangkit. Boleh bersatu masa tu. Tak kira dah kita yang pergaduhan kat kampung ni lupa dah, sebab sekarang kita fokus pada satu isu yang sama. Betul. Dan semua nak tolong, semua nak ni. Cuma mungkin satu pihak pendapat mereka ialah kita kena buat demonstrasi, bakar bendera Israel depan kedutaan mereka. Tapi ada satu lagi pihak, kita kena buat Qiyamul Lail, kita kena buat munajat, kita kena baca Yasin, kita kena tolong dengan doa. Doa tu senjata orang mukmin. Jadi kalau kita nak besarkan perbezaan ini pun akan jadi perpecahan balik. Sebenarnya kita raikan sahaja. Yang penting semua nak tuju, semua nak bantu, semua nak respon, solidariti yang sama, nak bantu pada isu yang sama. Di sinilah sangat penting untuk kita membezakan dan kita faham adab yang sepatutnya antara perpecahan itu dengan yang dikatakan sebagai ikhtilaf ataupun perbezaan pendapat itu. Baik, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan kembali nanti insyaAllah banyak lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu hebat yang berada di studio bersama dengan saya. Dan kepada anda yang mungkin tergerak hati untuk memanggil kami, jangan lupa saya ulangi lagi dua talian kami sediakan kepada anda: 0326979767, 0326979768. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, iaitu Malaysia Madani, ilmuwan Islam pacu pembangunan negara. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat, iaitu Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali dan juga Tuan Haji Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz. Baiklah,
Saya dipahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Ridwan. Assalamualaikum tuan saya dan dua ahli panel. Ya, Waalaikumsalam. Tadi saya ada soalan. Okey, yang pertama, mengenai penggunaan IR 4.0 yang teknologi IR 4.0 untuk menyebarkan ilmu Islam dalam pembangunan negara ni bagaimana? Okey, itu boleh minta ahli panel ulas lah. Okey, yang kedua, kita tengok sekarang terkini signifikan perasa Malaysia Madani dalam surat rasmi dalam pemantauan. Ini seolah untuk menyebarkan lagi Islam lah. Bagaimana Pak ahli panel boleh ulas lah. Yang kedua. Yang ketiga, tadi ada Pak ahli panel sebut kan, solidariti isu yang sama kan. Tetapi contohnya tanpa berlaku isu di Israel dan di Syria kan. Tapi kita punya isu ni kita bermusim, kita bersatu. Macam mana ni dalam ni? Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Tak tahulah kalau Datuk nak respon tentang apa yang dia tak jelas sikit suara dia sebut tentang IR 4.0 lah. Ini perubahan dari segi aspek teknologi dan sebagainya. Baik. IR 4.0 ni satu perkara yang hari ini kita lihat menjadi sebahagian daripada rencana kerajaan dalam semua bukan hanya di bidang pengurusan kerajaan, bahkan juga di semua sektor lah. Hari ini kalau kita lihat rakyat semakin celik kepada penggunaan teknologi ini. Hatta kita lihat semua maklumat-maklumat tentang Islam hari ini berada di satu ruang yang sangat mudah untuk diakses kerana faktor teknologi tadi. Ya, betul. Kalau terkini kita ada platform media sosial seperti TikTok yang menjadi kegilaan anak-anak muda, dan hari ini kita daripada asatizah memanfaatkan perkara ini untuk sebagai medan sebaran. Jadi bagi saya para ulama ilmu Islam perlu memanfaatkan medium seumpama ini kerana dalam masa yang sama mereka yang membawa agenda yang berbeza juga menggunakan platform yang sama. Betul. Maka yang tinggal lagi siapa yang boleh menang dalam menguasai media-media seumpama dan menguasai teknologi-teknologi yang perlu kita gunakan untuk menyebarkan makna. Dulu kalau ketika saya mengaji di Jordan tahun 90-an, kita beli kitab penuh dengan satu bilik ni kitab-kitab di rumah saya. Dan bila kita nak mengajar, kita nak berceramah, kita kena buka semua kitab. Hari ni tak perlu. Hanya dengan handset saja. Saya buka semua maklumat untuk huraian, baik tafsir ke, hadis ke, fiqh ke, semua dalam handphone saja. Itu menunjukkan bagaimana teknologi yang Allah beri pada kita boleh kita manfaatkan untuk Islam. Cuma yang terakhir tadi disebut oleh pemanggil kita tentang kita ni hanya bersama bila mana ada isu. Saya rasa itu pun positif juga. Ada juga isu yang boleh menyatukan kita di kala kita bergaduh. Tetapi yang kita nak ialah kesatuan yang panjangan. Macam saya sebut tadi sebenarnya kesatuan itu wujud. Menerusi ibadat solat itu wujud, telah ada di kampung-kampung. Itu kita ambil entiti paling kecil sekali. Kalau di situ kita bermula, maka kat situ juga kita boleh akhirkan segala kerja buat kita. Jadi kalau kita boleh balik pada pasak kita di kampung-kampung, pastikan bahawa kita bersatu dengan satu imam solat. Kita berkuliah dengan para asatizah yang mungkin berbeza, tapi tak menjadikan kita berbeza dari sudut persaudaraan. Macam kata Ustaz tadi lah, kita berbeza tapi tak mesti kita bergaduh kerana Islam buat manusia kita berbeza. Hari ni saya pakai kupiah tapi Ustaz Gunawan pakai songkok. Hari ni saya pakai kot, jadi tuan kita pakai baju batik saja. Pun dah beza kita kat situ. Jadi perbezaan ini perkara biasa. Tinggal lagi ialah mencari titik kesatuan. Yang menyatukan kita adalah Islam. Yang menyatukan kita adalah persaudaraan. Yang menyatukan kita adalah kita rakyat Malaysia. Yang menyatukan kita adalah ada keperluan bersama kita. Itu kita mau maju, mau ke depan, mau hidup bahagia, mau hidup senang, semua nak ke syurga. Tak ada seorang yang nak ke neraka. Maka kita kena bersama mencari syurga dan bersama kita ketepikan jalan ke neraka. Itu saja. Baik, satu persoalan juga yang saya nak dapatkan pandangan Tuan Haji Gunawan.
Ini tentang kebimbangan, dan kebimbangan ini juga turut dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri tentang apa yang disebut sebagai Islamofobia. Sebelum ini seolah-olah ianya sudah pun begitu tenang, tidak dibangkitkan, tetapi kebelakangan ini nampaknya isu Islamofobia ini dibangkitkan semula oleh negara-negara barat dalam usaha untuk memberi satu gambaran yang cukup negatif terhadap agama Islam itu sendiri. Komen sikit Tuan Haji. Okey, bismillah. Jadi kalau sebenarnya tentang Islamofobia ini, kalau kita tengok, walaupun ada reda dan ada yang meledakkannya, tetapi sebenarnya dia tetap ada. Sejak daripada bila? Daripada dulu lagi. Memang sudah ada, dan ini rasanya tetap akan ada. Cuma bagaimana kita nak menghadapi dia tu, bagaimana kita nak menangani, itu sahaja yang kita perlu beri perhatian. Dan kalau kita melihat, saya pernah tengoklah dalam YouTube tentang saudara-saudara baru kita yang daripada barat, yang maknanya latar belakang mereka daripada masyarakat barat. Bila mereka masuk Islam, bila mereka baca Quran sendiri, bila mereka mendalami ajaran Al-Quran, ajaran Islam itu, maka mereka katakan apa yang media di sana berikan semuanya salah. Maknanya semua info yang dipaparkan, yang dibawa kepada masyarakat adalah sama ada secara sengaja atau tidak, tak betul. Yang digambarkan tentang Islam, yang diberitahu tentang Islam itu adalah tidak benar. Jadi menunjukkan agenda itu memang ada. Agenda itu memang real dan memang sentiasa ada. Cuma kadang-kadang ada kemuncak-kemuncaknya, ada titik-titik perkara yang peristiwa tertentu, seperti yang kita lihat baru ni, isu menghina Al-Quran, membakar Al-Quran. Ini kita boleh melihat sebenarnya daripada pelbagai sudut. Yang bagi saya, kita lihat macam tadilah, kalau isu ini juga boleh menjadi isu untuk menyatukan kita, maka itu kan satu perkara yang kita lihat dari sudut baiknya. Bukan kita nak suruh orang bakar Quran, tak. Tapi maksudnya, kalau itu yang ditakdirkan berlaku, maka yang kita kena lihat, yang kita kena suluh diri kita ialah macam mana kita nak bertindak, macam mana respon kita, kan? Itu yang lebih penting. Mungkin sebagaimana soalan saudara Rizwan tadi, tentang penggunaan teknologi untuk menyampaikan pula. Kalau kita hanya sekadar berhibur, sekadar merintih, itu tak akan selesai masalah. Jadi kalau inilah kita sudah sedari keadaannya, cabarannya, maka kita kena melakukan respon yang sesuai. Yang kita kena lebih agresif mungkin. Bukan agresif dari segi watak kita, tetapi dari segi usaha kita untuk menyampaikan agama Islam itu sendiri. Dan sudah tentu dalam hal ini, para alim ulama, ilmuwan-ilmuwan kena ke hadapan, memimpin umat untuk menjalankan tugas ini. Baik, satu lagi persoalan juga yang saya nak dapatkan pandangan daripada Dr. Muhammad Khairuddin. Ini juga ekoran daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kebimbangan yang beliau lahirkan bila kita cakap tentang integriti, bila kita bercakap tentang rasuah misalnya, ianya seolah-olah semacam masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mengatakan bahawa seolah-olah rasuah itu sudah menjadi semacam budaya sebenarnya dalam pentadbiran, dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi bila kita kaitkan dengan Malaysia Madani itu, apakah Datuk yakin bahawa kalaulah kita betul-betul memahami, betul-betul menghayati apa yang dimaksudkan dengan Malaysia Madani itu, apakah soal-soal seperti integriti, soal-soal seperti rasuah ini akan dapat diatasi? Integriti dan juga rasuah atau disebut fasad dalam bahasa Arab, dia adalah penyakit orang yang ada kuasa, walaupun dia kecil. Kuasa di kampung kecil saja sebagai ketua kampung, kemudian naik sikit penghulu, atau naik sikit lagi mungkin di peringkat wakil rakyat sebagai wakil adu dan sebagainya, kemudian naik besar lagi di peringkat negeri, esko-esko dan sebagainya. Penyakit bila ada kuasa. Masa tak ada kuasa, dia orang baik. Dapat kuasa, dia boleh teruji. Yang boleh menyelamatkan ialah tadilah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang inilah yang mesti kita perkukuhkan dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara daripada awal-awal lagi. Kalau kita ambil dalam konsep ibadat solat sebagai contoh, macam mana Islam ajar konsep integriti kepada imam-imam yang menjadi imam kepada makmum. Mana ada orang tahu imam itu ada wuduk ke tak ada? Tak ada orang tahu pun. Tapi integriti dia jadi imam, dia mengerti orang, maka dia lengkapkan diri dia untuk sah menjadi imam. Itu integriti. Integriti melibatkan waktu solat yang diajar oleh Allah Ta'ala. Kalau seorang muazzin tak ada integriti, dia azan lebih awal, maka orang akan sembahyang lebih awal, yang tak ada jam lah, yang tak bergantung pada jam. Jadi semua benda ni telah diajar dan dididik, tinggal lagi macam mana kita memperkasakan dia dan menjadikan dia sebahagian daripada kehidupan kita. Dalam negara kita telah ada banyak agensi, masa antara yang dipegang oleh pengarah Ustaz kita, Ustaz Gunawan. Artinya kita dah terlalu banyak agensi-agensi yang bergerak ke situ, dan kita dah ada banyak platform dan struktur yang boleh membawa ke situ. Tinggal lagi ialah macam mana kita nak jadikan dia adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Itu persoalan. Menarik, Datuk. Kita nak sambung lagi, tapi kita difahamkan ada dua pemanggil di talian kita sekarang ini. Jadi kita ambil dulu panggilan yang ada sekarang ini. Baha, saya difahamkan dari Kuala Lumpur, sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Sakawi. Ya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Baha. Ya, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Ya. Okay, Assalamualaikum kepada dua ahli panel ni. Pakar ni. Betul. Okey, Sakawi, saya tak mau cerita panjang lah sebab Islam, Melayu semua ni kan. Ya. Tapi saya nak relatekan kepada, saya setuju bila sebut Madani ni kan. Bila kita sekarang ni kita boleh berbeza pendapat daripada pandangan dan juga tak kira lah pencerahan kan dari segi kepartian berbagai parti. Tapi yang jadi masalah sekarang ni disebabkan berbagai parti ni lah kita orang Melayu Islam ni kan bercakap bercakaran setiap hari. Kenapa saya lihat lah, saya kena relatekan dari segi politik lah kan. Politik ni lah yang merangkumi dan juga merencanakan, mewarnakan kehidupan seharian orang Melayu Islam ni. Jadi soalan saya pada ahli panel orang ni kan, dalam konsep Madani ni kan, boleh ke parti-parti Melayu Islam ni duduk bersemeja ataupun buat satu parti saja untuk merangkumi semua orang Melayu Islam ni? Dah sampai masanya lah, Sakawi kan. Apa saya rasa jangan kita terlampau asyik berpolitik dan kita orang Melayu ni ketinggalan. Dia semua bila sebut pasal integriti orang Melayu, bila sebut rasuah orang Melayu, bila sebut pasal tak bersatu orang Melayu, orang lain pun sama juga, tapi kenapa tak dibesar-besarkan? Okey. Jadi saya rasa dah sampai masanya lah, Sakawi. Saya rasa kena buat sesuatu lah. Okey. Itu saja soalan saya kepada ahli panel, boleh ke tidak ataupun bila. Itu saja. Baik. Terima kasih, Sakawi. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak, Baha dari Kuala Lumpur. Satu lagi panggilan, Ramza dari Kelantan, ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Ramza. Halo. Mungkin dah terputus agaknya. Baik. Mungkin daripada apa yang disebut oleh Baha dari Kuala Lumpur tadi, sebenarnya kita dah pun sebut tentang soal. Bagus soalan tadi. Pertama, kita kena terima realiti di negara moden hari ini yang memilih pemerintah menggunakan konsep demokrasi. Demokrasi membenarkan ada parti. Kita kena terima bahawa kerencaman parti itu adalah realiti demokrasi yang ada pada hari ini. Bukan isu pada rencam banyak parti. Isu ialah bagaimana kita menyatukan kepelbagaian banyak tadi dengan satu matlamat. Kita dalam Islam sudah cantik sebenarnya. Pertama sekali, kita ada konsep ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taat kepada ulil amri. Dalam konteks Malaysia, siapa ulil amri yang sebenar-benarnya? Adalah yang di-Pertuan Agong. Kalau negeri adalah sultan-sultan. Yang di-Pertuan Agong turunkan kuasa kepada jemaah kabinet. Kemudian peringkat negeri turunkan kuasa kepada menteri besar atau ketua menteri dengan kerajaan dia. Berarti itulah tempat kita bersatu walaupun kerencaman itu berlaku. Negara barat mereka juga macam kita demokrasi, tetapi bila habis pilihan raya berakhirlah kerencaman dari sudut politik, tapi mereka mula bersatu. Saya tak setuju juga kalau kita hanya satu parti. Kalau satu parti saja dia payah nak berlaku
dari sudut muhasabah semak dan imbang. Dengan ada banyak parti, dia ada banyak semak dan imbang antara parti-parti dia berlaku. Dan sebenarnya hari ini Allah takdirkan kita berlaku hari ini tak ada satu parti yang boleh menguasai kerajaan secara bersendiri. Dia kena pakat. Hingga akhirnya tuanku mengarahkan untuk semua pakat. Itu adalah takdir Allah yang sangat menarik, hikmah ilahiyah. Cuma kita sambut ke tak sambut. Tuanku nak kita duduk walaupun ada beza, ini parti sekian tawajuh dia, ini parti sekian dia punya pegangan, tapi boleh duduk sekali untuk rakyat, maka mengurangkan ketegangan. Saya rasa cantik. Tinggal lagi macam mana kita ambil peluang dan juga ruang tadi. Jadi saya rasa rakyat ada kewajipan untuk menyeru orang-orang politik untuk duduk semeja walaupun berbeza parti. Itu kalau rakyat boleh mendesak pemimpin, saya yakin pemimpin takut rakyat sebenarnya. Dia nak undi rakyat. Betul. Dulu pemimpin kalau wakil rakyat dia tak takut rakyat dia. Sebab tak ada ruang untuk semak imbang. Hari ni rakyat boleh baru dalam Facebook, dalam komen-komen, dalam boleh viralkan lagi dengan macam viral. Jadi pemimpin takut kat rakyat. Rakyat gunakan kuasa dia tadi untuk memastikan pemimpin ikut apa yang rakyat mahu dari sudut kesatuan tadi. Baik. Kita akan rehat buat kali terakhir, Datuk dan juga Tuan Haji. Tapi sebelum berehat tu, bila kita kembali nanti, Tuan Haji, mungkin Tuan Haji lah orang yang paling sesuai bila kita bercakap tentang integriti, kita bercakap tentang rasuah. Kerana Tuan Haji mewakili Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang mungkin boleh Tuan Haji kongsikan bersama kami nanti. Tapi apa pun kita berehat dulu. Anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi. Ruang Bicara, mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kami amat berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di Ruang Bicara ini. Jadi sebelum berehat tadi pun saya lontarkan persoalan tentang apa yang dihajatkan sebenarnya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10, ingin melahirkan mewujudkan sebuah kerajaan yang bersih, semangat integriti yang begitu kukuh dan tidak mahu lagi amalan-amalan rasuah itu berleluasa dan sebagainya. Tetapi saya percaya mewakili Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional, mungkin Tuan Haji ada pandangan tersendiri. Apakah apa yang dihajatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu boleh dijadikan sebagai kenyataan, ataupun kerana sifat manusia itu sendiri ianya bukan semudah seperti apa yang kita jangkakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini soalan paling berat lah saya nak jawab. Okey, jika ditanyakan itu sebagai pendapat saya sendiri, maka itu lebih bebas saya nak menjawab. Tapi oleh kerana dikaitkan dengan tugas rasmi saya, tempat saya ditugaskan, kalau kita tengok kepada namanya pun, kita jangan terus membicarakan tentang integriti, kita membicarakan tentang anti corruption ataupun rasuah. Dia mesti bermula dengan governance, atau bahasa PM10 kita ni ialah tata kelola. Jadi tata kelola ini adalah kunci kepada bagaimana mewujudkan satu suasana yang akan mendukung integriti itu sendiri, dan juga natijahnya ialah terhindarnya rasuah itu daripada berlaku, corruption itu sendiri daripada berlaku. Jadi di sini dia bukanlah semudah kita membina bangunan. Ia memerlukan satu ekosistem yang mencukupi, yang lengkap untuk menjadikan yang kita kata berintegriti, yang kita katakan sebagai bersih daripada rasuah. Kalau kita tengok daripada indeks persepsi rasuah, CPI, Corruption Perception Index, yang kita kata menduduki tangga teratas nombor 1 pun, dia tak claim kata free rasuah. Cuma markah dia tinggi, persepsi orang kepada dia tu tinggi, maknanya negara ini corruptionnya rendah. Tapi dia tak kata free corruption. Kita kena ikhlas dengan fitrah kita sendiri. Macam tadilah, macam yang Datuk sebut tadi, belum ada peluang, belum ada kuasa, belum terujilah maksudnya, kan? Jadi di sinilah kita kata unsur manusiawi itu, sehingga
kalau kami di JICC kita melihat juga bukan sekadar dari segi political governance, bukan tata kelola politik, bukan sekadar tata kelola korporat, bahkan kita melihat kepada human governance ataupun tadbir urus insan ataupun tata kelola insan. Jadi kerana apa? Perkara ini memang bukan satu perkara mudah, dan ia sebenarnya sangat beriringan dengan kita kata pendidikan agama, pendidikan keluarga tentang patriotisme kepada negara. Kita bercakap ialah Islam sebagai agama persekutuan, kita berbicara tentang Islam. Tapi kalau kita tengok di Jepun, kita tengok mereka pun bukan masalah, tapi mereka ada integriti kerana berdasarkan kepada prinsip sayang pada negara, sayang kepada tamadun yang mereka capai dan sebagainya. Saya menjelas sedikit di sini apa ni Tuan Haji. Seringkali mungkin inilah antara peranan yang harus dimainkan oleh para ulama, para ilmuwan Islam sendiri dalam usaha untuk memberikan kekuatan pribadi kepada umat Islam itu. Ya, betul. Kerana kalau kita lihat ulama, ilmuwan Islam ini, kata Rasulullah, adalah pewaris para nabi. Dan apa tugas nabi? Antara banyak ayat Al-Quran, mungkin kita boleh tengok Al-Imran ayat 164, yang mana Allah Ta'ala berikan 3. Satu ialah untuk yatlu alaihim, untuk mengajar, menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, mana apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Yang kedua, yuzakkihim, untuk mendidik mereka, membersihkan jiwa mereka. Dan juga yang ketiga ialah untuk mengajar tentang Al-Quran, kitab dan sebagainya. Jadi maknanya ulama memang sememangnya mewarisi tanggungjawab itu. Maka para alim ulama, pertama sekali mereka sendirilah yang perlu menjadi contoh. Yang kedua, mereka perlu menjadi pemangkin supaya perkara ini tersebar di kalangan awam munas, masyarakat umum. Baik, tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi, Datuk, dan seperti yang Datuk yang kita janjikan bersama dengan Datuk lah, mungkin masanya sudah sampailah kita bercakap secara ringkas tentang program Liqa Perdana Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah bersama dengan Timbalan Perdana Menteri yang julung-julung kali diadakan ini. Perbincangan kita malam ni menjurus ke situ, iaitu program Liqa ataupun pertemuan perdana bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan para alim ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Tujuannya supaya dilihat dibab urus antara dua entiti ini, satu ulama, satu umara. Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah buat program yang sama, dah dimulakan lebih hampir 2 bulan dibuat di Seri Perdana, dan sekarang tiba masa pula untuk Timbalan Perdana Menteri pula follow apa yang dibuat oleh PM. Jadi kita buat program ini sebagai program pertama kita. Dan nanti akan dibuat dari siri-sirinya insya-Allah. Pada bulan ini 17 Mac hari Jumaat kita akan mulakan. Dan bulan depan pun 17 April kita akan buat satu lagi program yang seumpama juga dengan kelompok yang berbeza. Kali ini kehadiran kita insya-Allah seramai 200 orang para alim ulama yang bernaung di bawah satu persatuan namanya Islami. Dan antara yang kita tampilkan untuk program ini ialah Sahibus Samahah Mufti Perak, kemudian Datuk Noh Gadut selaku pengurusi Majlis Kebangsaan untuk fatwa, kemudian Maulana Hadis daripada Seri Petaling iaitu Maulana Abdul Hamid, dan ramai lagi tokoh-tokoh. Tujuannya untuk menggambarkan bahawa hubungan antara amir dengan alim, umara dengan ulama sentiasa bersama. Dan konsep kita adalah konsep tausiah. Maknanya ulama yang bagi tausiah kepada umara. Ulama yang bercakap memberikan nasihat kepada pemimpin supaya direct access, supaya tak terputus. Ini peluang untuk ulama-ulama bersama dengan pada pemerintah. Ya, kita faham kadang-kadang ada seorang amir juga alim, tetapi dengan alim dia tadi tidak bererti dia sudah cukup untuk diri dia, tak cukup. Dia kena ada orang lain yang nasihat dia juga. Berarti walaupun dia alim sekalipun, mesti ada ulama yang lain
pun menasihati dia. Jadi itu konsep program kita insya-Allah yang kita akan buat di Seri Satria pada 17 hari bulan Februari besok, bermula jam 6 petang sampai jam 10 malam insya-Allah. Harapan Datuk sendirilah terhadap program ini tu. Ya. Apa yang ingin? Harapan pertama, mesej kita nak sampaikan bahawa hubungan ulama umarat tidak berpisah. Yang kedua, agar ulama tahu bahawa mereka ada ruang dan juga platform untuk direct sampaikan pandangan mereka, kritikan mereka kepada para umarak. Dan kita mahu bahawa rakyat melihat bahawa negara kita, kerajaan perpaduan kita dan Malaysia Madani kita adalah sentiasa bertunjangkan hubungan antara ulama dengan umarak. Dan apakah Datuk merasa yakin bahawa kehadiran para ulama ini pastinya lah akan membangkitkan pelbagai isu yang mungkin juga akan dianggap sensitif. Apakah para umara bersedia seorang untuk menerima? amir dia mesti open minded. Dia kena dengar. Itu seorang amir yang baik. Dia mendengar, dan saya yakin bahawa itu yang kita bawa sekarang. PM kita sedia mendengar, TPM pun sedia mendengar. Maka ulama berilah pandangan mereka secara terbuka dan jujur. Ini integriti. Integriti yang kita mahu daripada ulama, agar mereka bercakap dengan jujur kepada para umarak mereka insya-Allah. Baik. Sebenarnya ada 1 minit lagi tu. Mungkin Penyaji ingin menyatakan sesuatu dalam serengka-rengkahnya dalam masa 1 minit sebelum kita berpisah dari udara. Baik. Kita berbicara tentang Madani, kita berbicara tentang peranan ilmuwan ataupun ulama tadi. Ya. Sebenarnya antara ulama dan umara ini mereka disatukan dalam mungkin daripada sudut dimensi yang berbeza, tetapi disatukan dengan satu maksud, iaitu nak menegakkan maqasid syariat. Nak jaga agama, nak jaga rakyat, nak jaga ilmu, nak jaga keturunan, nak jaga harta. Inilah yang dibawa, rahmat yang dibawa oleh Islam, dan inilah yang menjadi tonggak kepada Madani, dan inilah yang menjadi sebenarnya hasrat ulama dengan kepakaran mereka dan umara dengan wewenang yang mereka ada, ialah sebenarnya capai benda yang sama. Betul. Cuma sisi yang berbeza. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini, dan saya mengharapkan walaupun ini kali pertama sebenarnya bagi Tuan Haji dan juga kesekian kalinya bagi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin, tetapi ini bukan kali terakhir insya-Allah. Dan saya juga mengharapkan bahawa mungkin kita akan dapat bersama lagi, dan selepas berlangsungnya program yang kita sebut tadi, mungkin kita akan dapat membuat follow up, dan kita juga ingin melihat satu kesan yang positif sebenarnya dapat dilahirkan melalui program-program seperti ini. Dan tentunya kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang selalu kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.